Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala ni dia ada asma' dia, maka kau serulah mana-mana asma' dia. Sebab tu kalau kita nak minta dengan Allah, maka mendahulukan dengan asma' Allah Ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim. Kan? Waktu orang pagi-pagi tau, Ya Arhamar Rahimin, Arhamna. Tu dia seru nama Allah. Tapi hari ni dah tak ada. Orang yang seru tu pun dah tak datang. Dah tak ada dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Amma ba'. Kita mulakan majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini. Malam ni kita akan memulakan pengajian kitab baru, Risalah Tasawuf ataupun kitab tasawuf yang ditulis oleh Tuan Tabal, atau nama yang diberi Al-Arif Billah Syekh Wan Abdul Samad bin Muhammad Saleh Al-Kalantani, seorang ulama yang terkenal yang banyak menulis kitab-kitab berkenaan dengan tasawuf. Dan di dalam kitab kita ni dia ada dua risalah ataupun dua kitab. Jadi kita nak ambil yang paling ringan dulu, iaitu kitab Munabbih Al-Ghafilin pada muka surat 39. Kita ambil makna membaca, maknanya kitab yang paling ringan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama-ulama ni dia kalau dia nak menulis satu karangan atau satu kitab atau satu risalah, dia akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sabit di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, sesuatu pekerjaan, kullu amrin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi SAW bersabda, setiap pekerjaan, kullu amrin la yabda'u, yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka ianya terputus. Maksud terputus ni maknanya hilang berkat. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama ni dia cukup cermat tuan-tuan. Sebab tu bila dia menulis kitab-kitab dia sampai dia dah meninggal pun, kerana ada berkatnya, walaupun kitabnya tu lama, tulisan tangan, tapi dengan sebab berkat dicetak balik, ditulis balik, diolah balik dan dibaca oleh orang kerana berkat. Ini dia tuan-tuan kelebihan orang dulu.
Dan saya giralah kita ni kalau kita buat satu pekerjaan, sama ada berjalan, sama ada kita duduk, kita melakukan apa sahaja pekerjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memulakan dengan bismillah. Ada satu riwayat bagaimana ada seorang bapa, dia mempunyai seorang anak. Jadi bapa ni tiap-tiap hari pergi ke kebun, setiap hari pergi kebun. Dan menjadi kebiasaan anak ni bila masuk waktu tengah hari akan menghantar bekalan kepada ayah dia. Tapi luar biasanya anak ni, anak perempuan dia ni, dia kalau buat satu pekerjaan, semua mula dengan bismillah, 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 bismillah. Sehingga menjadi lemas ayah lah. Ni nak cerita tuan-tuan. Ni satu kisah. Jadi lemah ayah. Buat pegang satu benda bismillah, buat satu benda bismillah. Kan? Satu hari ayah ni sebelum dia pergi kerja, dia tengok tempayan beras. Kok ada beras lagi ke tidak? Jadi pada hari itu tak ada beras dah. Lalu dia memasukkan pasir. Masukkan pasir. Sebab lemah kan. Anak ni baca bismillah, bismillah. Jadi anak seperti mana kebiasaan, bila nak memasak, tak tengok lagi dalam apa bekas tu ada beras ke tidak. Dia pun cekut bismillah. Lalu dia masak. Memang beras sungguh dia ambil, dimasak. Sampai pada waktu untuk hantar bekal, dia hantar bekal. Jadi ayah pun tanya, daripada mana kau dapat beras? Dia kata dalam tempayan tu penuh, dia kata. Takkan ayah curah pasir? Ini dia karamah tuan-tuan, karamah. Berkat bismillah. Jadi kita jangan main-main dengan kalimah yang penuh dengan berkat. Keberkatan itulah maknanya ulama-ulama ni, sehingga kalau kita baca dalam Quran kita akan dapati dalam Quran itu hanya ada 114 surah. 114 surah, tetapi ada surah yang tidak diletakkan bismillah. Kan? Tapi ajaibnya tuan-tuan, walaupun ada satu surah iaitu surah Taubah tidak diletakkan dalam bismillah, maka kita akan dapati di dalam surah An-Naml, di dalamnya ada terdapat 2 kali bismillah, menunjukkan bahawa jumlah bismillah dalam surah Al-Quran ini 114 kali. Apabila Nabi Sulaiman kata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka setelah memulakan dengan sebutan segala puji-puji dengan nama Allah yang bersifat dengan Rahman dan bersifat dengan Rahim. Rahman ini tuan-tuan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia sifat, bukan zat. Kerana sifat ini ialah sifat yang berdiri di atas zat. Contohnya budak. Budak itu zat. Jadi yang menumpang atas maknanya zat itu ialah kecil, besar, itu sifat. Yang menumpang atas zat itu namanya sifat. Jadi Allah, bila kita sebut Allah, Allah itu dia zat. Ar-Rahman, dia menumpang. Allahur Rahman, Allahur Rahim, dia menumpang. Sifat yang menumpang pada zat tadi. Jadi dia, bila kita menyebut tentang Ar-Rahman, Ar-Rahman ini tuan-tuan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala
yang ada dalam 99 nama Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala ni dia ada asma-asma dia, maka kau serulah mana-mana asma dia. Sebab tu kalau kita nak minta dengan Allah, maka mendahulukan dengan asma-asma Allah Ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim. Kan? Waktu orang pagi-pagi tau, Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Tu dia seru nama Allah. Tapi hari ni dah tak ada. Orang yang seru tu pun dah tak datang. Dah tak ada dah. Kan? Ini tuan-tuan muslimin, dan sebenarnya tarahim pada waktu pagi tu semuanya menyebut tentang nama Allah Ta'ala. Tapi hari ni orang dah tak ada, dah tak kenal terahim tu apa. Sebenarnya bagus. Kan? Cuma tak bagusnya kalau terahim tu pukul 3 pagi. Orang marah lah pukul 3 pagi terahim. Orang terahim ni waktu imsak. Waktu imsak, waktu dah nak masuk subuh. Kan? Jadi kalau dia boleh dihidupkan balik terahim ni bagus. Sebab apa? Pagi-pagi lagi seru nama Allah yang bersifat dengan Rahman. Kan, pagi-pagi lagi bila ada berzikir dengan sifat Rahman Allah Ta'ala. Jadi Ar-Rahman ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila menyebut tentang Rahman, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala lebarkan sifat dia ni ke seluruh pelosok alam. Tak kira dia tu jamadat, dia tu apa ni, hayawanat, ataupun dia insan, sama ada insan ni dia ataupun haiwan itu dia yang haram boleh makan tak boleh makan. Kepada manusia sama ada dia apa ni derhaka atau dia beriman, semua akan mendapat daripada sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun orang yang hidup dekat atas dunia ni namanya makhluk tak dapat sifat Rahman Allah. Kerana apa? Sifat itu sifat yang menyeluruh. Sama ada dia beriman tak beriman, sama ada dia orang dahaka atau dia orang taat, semua dapat daripada sifat Rahman Allah. Ini nak tunjukkan Allah Ta'ala ni dia punya sifat, ya? Kasih sayang Allah Ta'ala ni, pemurahnya Allah Ta'ala ni, dia tak ada sekatan. Dia tak ada sekatan. Dan manakala Ar-Rahim itu adalah maknanya sifat yang khusus, kerana jumlah Ar-Rahim itu dengan Ar-Rahman tu dia berkurang. Ya, kalau tuan-tuan kira Ar-Rahman, kalimah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dia kurang satu huruf. Jadi maknanya sifat Ar-Rahim ini adalah sifat yang khusus, yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Ini yang mana tak beriman tak dapat lah. Ini sifat yang dikatakan Ar-Rahim, khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Lain daripada orang tak beriman, semua tertolak. Rahman dapat, Rahim tak ada. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memulakan pengarang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan ataupun Tuan semesta alam. Jadi setelah daripada menyebut bahawa tiada Tuhan, dengan nama Allah, kumulakan penulisan ini ataupun karangan ini dengan menyebut nama Allah yang bersifat dengan Rahman dan Rahim. Maka pengarang memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Puji Allah. Segala puji bagi Allah
Tuan ataupun Tuhan semesta alam. Maknanya tak ada pujian yang kita kena lontarkan, yang kita kena ucapkan melain kepada Allah. Dengan sebab itu puji ini dia ada 4. Puji ini ada 4. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Itu satu. Kan? Yang keduanya, puji qadim bagi hadis. Yang ketiganya, puji hadis bagi qadim. Dan yang keempatnya, puji hadis bagi hadis. Hanya 4 keadaan sahaja makna puji yang dibenarkan. Lain daripada itu tak boleh. Mana kalau kita nak memuji, hanya 4 ni je yang dibolehkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tak boleh. Mana kita puji qadim, memuji qadim. Allah Taala memuji dirinya sendiri. Allah Ta'ala kata, ana rabbukumul a'la. Katakanlah, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Allah Ta'ala dipuji, memang layak. Kan? Ataupun yang hadis memuji yang qadim. Kita memuji yang apa? Yang baru memuji yang qadim, iaitu Allah Ta'ala, kan? Kan? Subhanallazi asra bi'abdihi, subhanallazi asra bi'abdihi laila. Hamba tengok kita baca subhanallazi, maha suci Allah. Tu kita puji. Ataupun hadis memuji yang hadis. Contoh macam hadis memuji baharu, contohnya Nabi SAW mengatakan bahawa syurga ni pintunya banyak. Pintunya banyak. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah SAW, adakah orang boleh masuk daripada mana-mana pintu yang apa? Mana-mana pintu yang dia kehendaki? Maka Rasulullah SAW kata, maka aku mengharapkan bahawa Abu Bakar adalah orang yang boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dikehendaki. Itu pujian. Maknanya hadis memuji hadis, tak salah. Dia tak salah. Allah Ta'ala memuji hadis. Allah Ta'ala qadim memuji yang baharu. Kan? Contohnya Allah kata bahawa Zakaria itu maknanya hamba-Ku yang soleh. Itu pujian. Maknanya kita nak puji, puji. Boleh puji, tapi kena bersandar. Kena sandarkan. Pujian kita tu kena sandarkan. Jangan puji semata-mata. Oi, lawanya budak ni, anak kau lawanya. Tengok mak malam kau mengagam. Kerana puji itu tidak disandarkan. Kalau nak puji, cakap Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Cantik budak ni. Itu kerana disandarkan dia kepada Allah, maka itu diharuskan. Puji semata tak boleh. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena memuji Allah sebab apa? Sebab dia Tuhan semesta alam, Tuhan pemilik alam. Sebab tu kita kena puji dia. Kita kena puji Allah Ta'ala tu kerana dia Tuhan pemilik alam. Apa dia alam? Ma siwallahu ta'ala. Alam tu ialah selain daripada Allah, tu alam. Semua alam. Sama ada jamadat, kan? Yang ghairul akil, yang akil, tu semua termasuk alam. Jadi kita ni alam. Apa tanda alam? Iaitu alamat dia baharu. Alam maksudnya alamat dia baharu. Kenapa alam itu alamatnya baharu? Kerana dia tidak bersifat dengan sifat baqa dan tidak bersifat dengan sifat kidam. Jadi
Kerana Allah Ta'ala tu dia bersifat dengan sifat qidam dan sifat baqa, yang sedia dan tak ada pengakhiran dan tak ada permulaan. Jadi kita ni iaitu manusia yang alam yang berubah-ubah, bermula daripada tak ada kepada ada dan kembali kepada tak ada. Ni kita kena ingat tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah pujinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengarang memulakan kalamnya dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam atas penghulu sekalian alam, sekalian para rasul, dan ke atas ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikut selepas daripada itu. Itu termasuk siapa-siapa saja yang mengikut Nabi, termasuk maknanya dikatakan ashab, beriman. Ini satu pandangan, satu pandangan. Jadi tuan-tuan, memperbanyakkan selawat. Orang yang berselawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala memberikan dia 3 kebaikan, 3 kelebihan. Satu kali selawat, Allah Ta'ala mengampunkan dosa, mengangkat darajat. Yang kedua, kan, Allah ampun dosa, angkat darajat, dan maknanya menambah kebajikan, memberi kebajikan. Pun dosa, angkat darajat, kan, darajatnya ditinggikan, dan Allah beri dia 10 kebajikan. Ini kelebihan orang berselawat kepada Nabi SAW. Sehingga maknanya selawat ini terutamanya pada hari Jumaat, di antara amalan yang paling afdal di hari Jumaat, meninggalkan, sehingga ulama-ulama meninggalkan semua amalan, melainkan mereka hanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya pada hari Jumaat menghabiskan selawat kepada Nabi iaitu 1000 kali. 1000 kali. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, aku bimbang bagi orang yang tidak berselawat kepada Nabi ketika mana hidup, mereka akan tersesat ketika mana kembali kepada Allah. Sebab tu kita kena jaga-jagalah. Jangan duduk atas dunia malas nak selawat, kan? Selawat banyak-banyak supaya kita orang yang mendapat syafaat Nabi SAW, insya-Allah. Amma ba'du. Kemudian daripada itu tak, selepas apa? Selepas bismillah, selepas puji bagi Allah, selepas daripada selawat, daripada 3. Kemudian daripada itu, maka muallif menyebut fahazihir risalatun. Muallif ni dia sifatnya tawaduk. Dia tulis ni kitab, tapi ni dia kata ni risalah je. Risalah ni maknanya lembaran-lembaran je. Kita bukan nak buat lembaran, hafal, suruh baca pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, dianya punya tawaduk bahawa kitab yang ditulis ni, dia kata aku cuma tulis macam surat ya. Ini tawaduknya orang tasawuf tak? Fahadhihi risalatun fi bayani ma yutlabu qabla al-mauti wa inda al-ihtidari wa shiddati sakaratil mauti wal ahwalil amwat.
Adapun selepas daripada itu, maka inilah satu risalah pada menyatakan barang yang dituntut dahulu daripada mati, dan tatkala hampir dengan mati, dan sakit sakratul maut, dan ahwal, iaitu keadaan segala orang mati dan orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia punya apa tuan-tuan? Dia punya isi keseluruhan. Supaya kalau kita ni baca kitab ni, kejap datang, kejap hilang, kejap ada, kejap tak ada kan. Kalau datang pun tidur kan. Tahulah apa cerita kitab ni. Sebab tu dia bagi tahu awal-awal. Orang tanya, kau belajar kitab apa? Munabbih Al-Ghafil. Apa cerita? Oh, cerita dia macam-macam. Ada cerita maut lah. Ada tu, memang ada. Orang tanya cerita apa? Entah, tak tahu pula kata. Sampai habis baca kitab tak tahu berapa cerita dalam. Jadi pengarang ni sebut dulu isi intipati daripada kitab yang nak dibaca ni. Dia cerita tentang apa? Tentang bab mati, tentang orang yang sakit sakratul maut, tentang ahwal orang yang mati, dan orang-orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahulah cerita dah. Baru nanti dihurai. Fa aqulu musta'inan billahil karimil wahhab, maka aku hendak berkata padahal aku minta. Ini kata orang Kelantan ni, perkataan orang Kelantan. Minta. Ya, ini minta tolong, minta. Asalnya kalau bahasa kita minta. Orang Arab, orang Kelantan ni kata minta. Dia lain sikit lah perkataan dia. Minta tolong dengan Allah, Tuhan yang karim, iaitu yang pemurah, lagi wahab, yang memberi akan segala. Jadi dia minta supaya risalah yang ditulis ni ada memberi manfaat bagi orang yang membaca, bagi orang yang mendengar. Ada manfaat dia, ada kebaikan dia, dapat faedah orang yang mendengar, orang baca. Itu yang dikehendaki. Mengharapkan daripada Tuhan yang bersifat wahab, yang memberi, supaya orang baca faham, boleh beramal. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita, insya-Allah dapat memahami kitab ni, insya-Allah. Ketahuilah olehmu bahawasanya sayugia bagi tiap-tiap seorang itu membanyakkan menyebut mati. Jadi tuan-tuan, kita ni disuruh banyak mengingat mati, menyebut mati, kan? Kerana Nabi SAW mengingat mati tidak kurang daripada 70 kali sehari. Kalaulah Nabi yang begitu keadaannya mengingat mati dalam keadaan yang demikian, kita ni tuan-tuan bukan Nabi, bukan Rasul, maka lebih-lebih lagi kita ni. Yang hari ni manusia tuan-tuan lupa, berebut, kan? Berebut pangkat, berebut harta, berebut kedudukan. Kerana apa? Kerana ingatan kepada mati itu kurang. Itu sebab mereka dah kaya, nak kaya lagi, kan? Kenapa jadi gitu? Kalau dah kaya, dah ada, hendak rampas, ambil hak orang lain pula. Kenapa? Kerana ingat matinya kurang. Masjid, surau, majlis-majlis ilmu kurang. Sebab apa? Orang tak banyak ingat mati, kan? Bulan Ramadan, minggu pertama penuh, kedua kurang, ujung lagi kurang. Kenapa? Tak banyak ingat mati. Sebab tu keadaan jadi begitu. Keadaan jadi begitu sebab orang kurang mengingat akan mati. Maka kerana sangat banyak kelebihannya, ingat mati ni banyak kelebihan, kan? Mengingat mati ni banyak kelebihan dia. Seperti mana sabda Nabi SAW, aksiru min zikril mauti fa innahu
yumuhassil zunubi wa yuzahidu fid dunya. Bahawa dia kata banyakkan olehmu daripada menyebut mati, kerana bahawasanya menyucikan dosa dan menjadi zuhud kepada dunia. Faedah yang Nabi sebut, orang banyak ingat mati ni, dia menyebabkan menyucikan dosa. Sebab tu orang kalau banyak ingat mati nak buat dosa takut. Kerana apa? Kerana yakin dan pasti dengan janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa mati. Sebab tu dia jadi takut. Nak buat maksiat jadi takut, kan? Ada pun orang yang banyak ingat mati kalau dia buat maksiat. Dia ingat mati tapi banyak ingat buat maksiat, kerana dia ditipu daya. Ditipu daya, kan? Merasakan umur masih panjang lagi, merasakan umur masih muda lagi. Sebab tertipu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, dia ingat mati tapi dia buat maksiat juga. Kerana tertipu. Merasakan tak apa, besok boleh bertaubat. Orang kata ni besok kalau mati, muda lagi. Orang yang mati orang tua-tua. Dia anggap orang mati ni orang tua. Kita lupa yang mati tu tak kira tua muda, kan? Malaikat tak datang, muda lagi, tak apalah, main futsal dulu ya, dah habis besok nanti aku ambil dah nama. Tak, tuan-tuan, tak. Muda pun mati, tua pun mati. Mati tidak mengenal tua dan muda. Mati ni bukan untuk orang sakit. Berapa ramai orang yang sakit tak mati-mati, orang yang melawat sakit tu mati pula. Tak? Mati ni bukan menunggu maknanya miskin. Berapa ramai orang kaya mati, kan? Yang miskin tak mati-mati. Tuan-tuan, kan? Itu kita kena ingat. Mati ni tak menunggu maknanya orang lalai. Tak lalai pun mati. Sebab tu kita kena ambil peringatan sabda Nabi SAW. Dan yang keduanya, faedah daripada mengingat mati ni, dia akan jadi zuhud kepada dunia. Zuhud pada dunia. Maka sebab kelebihan itu kerana bahawasanya menyebutkan mati itu menjadi menjauhkan daripada kejahatan dan mensediakan bagi akhirat. Jadi orang yang ingat mati ni, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila banyak menyebut mati, dia akan menjauhi kejahatan. Akan menjauhi kejahatan. Banyak dosa, berhenti buat dosa, kan? Tahu dah dosa banyak, tak menambah dosa yang sedia ada. Dan bersedia untuk akhirat. Macam mana? Banyak amal, buat amal. Tak kira lah amal tu besar ke kecil ke, buat amal. Jangan pandang kecilnya amal yang kita lakukan, dan jangan pandang kecil dengan dosa yang kita lakukan. Sebab semua amal tu, tuan-tuan, dia yabqa, kekal. Kerana beriman dengan Allah Ta'ala yang sifat baqa, bila manusia kembali kepada Allah, semuanya binasa. Melainkan ada satu maknanya yang kekal, yang baqa bila bertemu dengan Allah, iaitu amal. Lain kain kapan, tubuh badan, daging, tulang, semua habis. Yang kekal tu, yang baqa di sisi Allah ialah amal. Maka beriman dengan Allah Ta'ala yang bersifat baqa, maka kita kena buat amal yang kekal. Wa imma amal itu ialah amal yang baik, ataupun imma amalnya yang jahat. Dia kekal. Nabi kata apa? Fayabqa wahid.
Masuk aja dalam kubur, satu je yang tinggal bagi mayat, yang mengiringi akan mayat ialah amal. Fayarji'u isnani, dua yang akan meninggalkan dia, ahluhu wa maluhu, hartanya dan anak penaknya, ahli keluarganya meninggalkan dia. Dia tinggal dalam, yang teman dia ialah amal. Jadi kalau kita tak ada amal, hidup kat atas dunia, tak ada amal, tak ada kebaikan, ada juga yang meneman kita, tapi amal yang meneman itu ialah amal jahat. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang ingat mati ni faedahnya apa? Kerana mensediakan bagi akhirat. Sebab tu ulama-ulama terdahulu bila dia dah masuk umur tua dia, mereka dah mula beruzlah. Kan? Said bin Musayyib duduk dalam masjid beribadat kepada Allah, semayang berjamaah 40 tahun berjamaah, tak pernah tengok tapak kaki orang. Said bin Musayyib 40 tahun masuk dalam Masjid Nabawi, tak pernah tengok tapak kaki orang. Makna apa tuan-tuan? Maknanya dia ni orang yang datang awal-awal dalam masjid, saf yang pertama, berapa lama? 40 tahun. Kan? Kita rumah dekat pun 40 tahun juga datang, masbuk. 40 tahun juga, masbuk. Imam bagi salam je, kita terpacak naik. Rumah sebelah ya. Sebab tu kita nilai diri kita. Ini tuan-tuan tabi'in, 40 tahun beribadat, tak pernah tengok tapak kaki orang lain. Masya Allah. Kan? Sebab tu kalau kita nilai dengan diri kita ni, jauh sekali lah. Jauh sekali kita ni, kan? Dengan umat-umat yang terdahulu, generasi-generasi yang terdahulu. Kita boleh istiqamah datang semayang subuh, kan? Boleh istiqamah semayang berjamaah, itu dah cukup besar dah tuan-tuan. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan lupa kepada mati itu membawa kepada diperbuatkan segala keinginan dunia dan jatuh kepada maksiat. Jadi orang yang lupa pada mati, maka sentiasa dia terdedah. Bukan sahaja terdedah dengan maksiat, dia akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Lupa dengan akhirat. Kan? Bila lupa dengan akhirat, maknanya terdedah dengan maksiat yang banyak. Tetapi jikalau disebutkan pada hal hati kita pandang keinginan dunia, maka sebut itu tidak memberi manfaat. Kata pengarang, kalaulah kita sebut bab mati, ni kita sebut hari ni kita cerita bab mati lah, ramai lah cerita bab mati. Tapi dalam hati orang yang mendengar bab mati ni, dia hati dia di luar. Hati dia bersangkutan dengan dunia yang banyak. Ni lepas isyak ni kan nak mengetir kita. Roti canai 2 keping. Ya. Kat mana pot yang kita nak hari ni? Semalam dah kedai sendiri, kena cari kedai lain pula. Kok ada mi basah yang bagus punya. Dia dah fikir lah. Kita cerita bab mati, kan? Cerita bab mati, hati dia duduk luar. Nak lepas isyak ni, mana kita nak ronda ni? Mana nak lekat? Kan? Kenapa disebut? Bila pandangan keinginan dunia itu, bila kita sebut bab mati, tentangkan hati dia tu pandangannya kepada keduniaan, maka dia tak memberi manfaat. Ini pengarang kata. Sebab tu bila kita ceritalah bab mati pun, dia tengok orang mati, tak ada. Dia macam tu juga. Kenapa? Hati dia waktu dia melihat orang mati, menghantar orang mati, bila kita cerita tentang bab-bab kematian, hatinya tak ada. Hati dia bukan kat sini, tempat lain. Kan? Tempat lain. Sebab tu tak boleh, tak lekat.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Ini disebut pada kita. Dan dikata apa? Maka sebut yang manfaat, bahawa disebutkan dia. Maka sebut yang manfaat itu, bahawa disebut dia, padahal hati kita itu sunyi daripada penggantungan dunia. Hanya hati kita itu akan ingat kepada mati juga. Jadi nak ingat mati ni tuan-tuan macam mana? Bila kita ingat disebutkan tentang mati, tu hati itu mesti kosong. Kosong daripada ingatan dunia, baru boleh masuk, baru boleh lekat. Apa yang kita bicarakan tentang bab mati, kalau hati itu kosong daripada ingatan dunia yang bersangatan, maka barulah benda tu boleh terlekat dekat dalam jiwa kita. Kalau tidak, penuh hati ni penuh dengan ingatan yang berbagai-bagai kepada keduniaan, kau sebut banyak mana lah, tak ada apa manfaat, tak ada apa faedah, kan? Dia tak ada apa faedah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seolah-olahnya kita dengan mati itu seperti orang yang hendak musafir. Ini perumpamaan kepada tempat yang sangat takut, maka hati orang itu tiada ingat melainkan tempat yang takut itu. Ni umpama umpama ni tuan-tuan, mati ni apa? Seolah-olah umpama orang nak musafir kepada satu tempat yang sangat ditakuti. Dia nak pergi satu tempat yang ditakut. Sudah tentu maknanya dia nak pergi tu, hati tu dah kata macam mana? Kalau sampai tempat ni macam mana orang tak ada kat situ, gelap lagi. Dia dah fikir dah. Dia tu orang bila dia ingat mati, besok kalau masuk dalam kubur macam mana? Ustaz beritahu kubur tu panjangnya 6 kaki, dalam 4 kaki setengah, lebar dia 2 kaki setengah. Alamak, kecil benar, kan? Aku punya bilik air pun besar. Macam mana? Jacuzzi aku pun besar daripada dalam ni. Macam mana? Jacuzzi aku ada pasang aircon, ni dalam tak ada aircon. Macam mana tuan-tuan? Dia dah fikir-fikir dah. Macam mana untuk melepaskan daripada penderitaan dalam kubur? Nak buat apa yang boleh, amal-amal yang boleh menyelamatkan dia, yang membantu dia? Dia dah fikir dah dulu. Lepas tu bila orang musafir pada tempat yang dia takut, dia dah sedia dah apa yang dia nak buat, apa yang dia nak sediakan. Maka begitulah orang yang nak kembali kepada Allah. Dia tahu dalam kubur tu macam tu keadaan dia. Tanah yang sempit, ruang yang sempit, kedalamannya dia tahu 4 kaki setengah. Kemudian dia ambil separuh daripada 4 kaki setengah, ditutup dengan kayu, dengan papan. Hanya tinggal ruang yang begitu sempit untuk dia. Dia fikir dah macam mana. Ni macam mana ni kalau tak ada amal? Amal tak ada, macam mana nak buat? Nak kembali kepada Allah tak ada siapa boleh tolong. Kalau orang ni meraung kuat macam mana pun, tidak akan didengari oleh manusia dan jin, kan? Orang dalam kubur tu meraung menjerit, tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak memberi dengar kepada manusia dan jin, tapi makhluk-makhluk lain boleh dengar, kan? Ayam-ayam duduk makan tu dia boleh dengar tau. Orang mengarung dalam kena seksa dia dengar. Kita ni buat tak tahu je, sebab kita tak dengar. Sebab apa? Sebab kita kembali akan masuk dalam tempat tu. Sebab tu kita rasa takut, tidak ada rasa takut. Jadi dengan sebab tu membaca kitab ni sekurang-kurang memberi ingatan dan keinsafan kepada kita, supaya kita membuat persiapan di atas kehidupan kita hari ini dalam tempoh umur yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hati orang itu tiada ingat melainkan tempat yang takut itu jua, maka tatkala itu pecah hatinya dan kurang suka hatinya kepada dunia. Jadi bila dah tahu tempat yang dia nak masuk gelap,
Tempat yang dia masuk itu berseorang diri, tidak ada penolong, tempat yang banyak ulat, tempat yang banyak binatang berbisa, tempat yang penuh dengan kesunyian. Hari ni kita duduk di atas dunia ramai kawan-kawan. Bila kita sunyi, kalau orang tak datang kat kita, kita boleh cari orang. Kita boleh cari sesuatu yang menghiburkan kita. Tapi kalau kita masuk di dalam rumah, di dalam tu, rumah yang penuh dengan kesunyian. Kalau kita duduk rumah kita sendiri, kalau seorang pun kita tak kesunyian, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak benda yang boleh menghiburkan kita. Tapi duduk dalam tu tak ada orang boleh hiburkan. Tidak ada siapa pun boleh menolong. Tidak ada siapa yang boleh maknanya memberi bantuan dalam tu. Ini yang jadi supaya pecah hati kita bila ingatkan tempat tu. Kan? Hati tu bila dengar keadaan yang boleh pecah kerana ketakutan kepada tempat yang dia nak pergi. Maka jalan dia kata, ataupun kaifiat, disebutkan mati terlebih dahulu memberi manfaat, bahawa ia tilikkan orang yang satu masa dengan dia yang sudah mati dahulu daripada dia, dan ingat kematian dia akan sekarang ini sudah hancur dimakan oleh ulat. Jadi macam mana jalan kita ni, sebut mati ni macam mana memberi manfaat? Cuba kita fikirkan. Orang yang duduk bersandar, kawan-kawan, yang dulu dia ada sahabat-sahabat sama sekolah, duduk satu kampung, sama bahaya dengan dia, atau mungkin bawah daripada dia, dah meninggal lah. Orang sebelah rumah, orang tanya ni, makcik ni sebelah tak ada, dah meninggal dah. Dah lama dah meninggal, dah 10 tahun. 10 tahun dah diduduk dalam tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 10 tahun kalau gali balik, tak ada apa dah. Tak akan tuan-tuan jumpa apa-apa lagi dalam tu, melainkan jumpa tanah je balik. Kan? Dah tak ada. Kecuali orang-orang yang diselamat dan dipelihara oleh Allah. Bayangkan ibu bapa kita yang meninggal dunia. Mungkin dia dah pergi tu 30 tahun, 40 tahun. Ada yang kita lahir, ibu bapa kita dah meninggal. Kan? Dah lama dia dalam kubur, tuan-tuan. Lama dah dia tu. Mungkin dia duduk dalam kubur tu lebih panjang masanya daripada dia hidup kat atas dunia. Mungkin masanya lebih panjang. Jadi dengan sebab tu dah hancur, dah tak ada apa dah, dimakan oleh ulat, dah tak tinggal apa. Maka kita ni akan menyusul. Akan menyusul. Itu sebab dia kata lalahikun. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam kepada penghuni. InsyaAllah inni lalahikun. Sesungguhnya kami akan menyusul kamu. Kami menyusul besok. Kami pun masuk juga. Tu nak ingat-ingat. Ni lalu kubur, lalu je. Kan? Orang yang dalam kubur kata, oi, ingat-ingat, besok kau datang sini tau. Kita jadi membership. Ya, man. Dia buat tak tahu je. Ya. Dia kata tak ada, ni nak pergi makan pasembor, dia kata. Yang ni kemudian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ambil ingatan. Mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah kepada kita. InsyaAllah nanti kita sambung cara kita pada masa yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi siapa yang tak dapat kitab, kita akan order lagi kitab ni insya-Allah, kan?
Mungkin lewat sikit lah kitab ni. Sebab kitab ni tak dijual di sini, dia hanya ada dijual di Kelantan, Kelantan. Dia akan diuruskan oleh sahabat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia ingatkan tuan-tuan